Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk co-curriculum. Dan sebelum saya memulakan, saya Mazatul Hanani dan ini adalah ahli kumpulan saya. Baiklah, kita terus kepada isi kandungan apa yang kami kupas hari ini, iaitu pengenalan konsep co-curriculum, jenis-jenis co-curriculum, perubahan semasa, amalan sedia ada, isu-isu dan cadangan serta rumusan. Baiklah, kita terus kepada pengenalan. Co-curriculum adalah sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia. Ia menjadi satu kegiatan wajib di sekolah menengah dan sekolah rendah. Ia juga penting untuk mencapai ataupun memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan. Dan setiap pelajar perlu menyertai satu badan beruniform, satu sukan atau permainan dan satu kelab atau persatuan di sekolah. Seterusnya adalah konsep co-curriculum. Konsep co-curriculum. Co-curriculum adalah sangat penting bagi merealisasikan konsep pengetahuan, pengalaman dan kemahiran merentasi kurikulum di mana ia merangkumi aktiviti pendidikan jasmani, seni dan rekreasi, aktiviti sains dan teknologi serta aktiviti kumpulan dan sosial. Co-curriculum ialah apa-apa sahaja kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang dapat memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran serta nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kegiatan co-curriculum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan ialah antaranya penyertaan dalam sukan dan permainan, penyertaan dalam persatuan dan kelab, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam, serta lain-lain kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Seterusnya, seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis aktiviti co-curriculum. Di sini ada 3 jenis aktiviti co-curriculum. Yang pertama adalah badan beruniform yang mana dia mempunyai pakaian seragam yang tertentu seperti badan pengakap, pandu puteri, bulan sabit merah, kadet polis, kadet bomber dan sebagainya. Yang kedua adalah kelab dan persatuan. Di sini kelab dia terbahagi kepada 2. Yang pertama berbentuk akademik seperti kelab bahasa dan sastra, kelab sains dan matematik, geografi, sejarah. Dan yang kedua yang berbentuk perkhidmatan, kebajikan dan hobi, iaitu kelab seperti kelab bimbingan dan kaunseling, kelab koperasi sekolah, pusat sumber, seni foto, proyek dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah sukan dan permainan seperti sukan bola sepak, sepak takraw, badminton, pingpong, seni mempertahankan diri, tenis, rugby dan sebagainya. Seterusnya. Seterusnya kita balik kepada perubahan semasa. Bagi perubahan semasa, slide yang seterusnya, berikan merupakan timeline yang sudah disediakan bagi menunjukkan perubahan semasa bagi aktiviti co-curriculum di Malaysia. Aktiviti co-curriculum di sekolah bermula sejak zaman penjajahan British lagi. Pada tahun 1909, penubuhan pasukan pengakap di sekolah yang pertama adalah di Singapura. Seterusnya pada tahun 1956, penekanan aktiviti co-curriculum oleh Kementerian Pendidikan secara berkumpulan seperti yang dinyatakan dalam School Course of Study Regulation 1956. Pada tahun 1960 dan 70-an, co-curriculum dijadikan sebahagian daripada aktiviti yang berasalkan daripada proses perkembangan PKP. Seterusnya, pada tahun 1978, menurut laporan Kabinet 1978, co-curriculum ditekankan kepentingannya sebagai satu bidang selain daripada akademik yang mampu membentuk sosial serta kepribadian murid yang lebih positif. Pada tahun 1985, mata pelajaran co-curriculum dimasukkan secara rasmi di dalam jadual waktu persekolahan dalam KBSR. Pada tahun 2010, Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 16 tahun 2010 melaksanakan 1M1S di mana setiap murid adalah wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan ataupun sukan. Seterusnya, saya beri ruangan nih kepada kawan saya. Terima kasih pada kawan saya Sharon. Seterusnya pelaksanaan aktiviti co-curriculum secara asasnya memerlukan pembabitan murid secara wajib dalam aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan serta pasukan pakaian seragam. Secara dasarnya, ia akan membabitkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor murid. Ia juga mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni.
pelaksanaan aktiviti co-curriculum adalah bergantung kepada kreativiti para guru itu sendiri berdasarkan panduan atau silibus co-curriculum. Kemudian kerajaan telah melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS di mana kementerian telah memperkenalkan sistem ini selari dengan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Ia juga menilai pelajar dari aspek keseluruhan pembangunan pelajar, iaitu merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Sistem ini menekankan penilaian dari sudut akademik dan co-curriculum. Oleh itu, salah satu komponen yang ada di dalam sistem PBS adalah penilaian berasaskan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan, dan co-curriculum. Okey, bagaimana pula pelaksanaan elemen kebat di dalam co-curriculum? Seperti yang Anda lihat, kerajaan masih merangkumi tiga perkara asas di dalam aktiviti asas di dalam co-curriculum, iaitu pasukan badan beruniform, sukan dan permainan, dan kelab dan atau persatuan. Dan seperti yang Anda lihat di bawah itu adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh dikaitkan dengan elemen kebat lah. Kemudian ciri kebat yang dinilai di dalam aktiviti co-curriculum ada 6, iaitu aplikasi pengetahuan kemahiran dan nilai, kebolehan menaakul, membuat keputusan, kebolehan refleksi, menyelesaikan masalah, serta hasil inovasi. Okey. Setelah berlakunya penularan wabak COVID-19 yang telah mengejutkan seluruh dunia, tidak terkecuali juga kepada rakyat Malaysia, justru pihak KPM tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menutup semua sekolah dan terpaksa menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dan PDPR. Oleh itu, terpaksa menetapkan bahawa sebarang aktiviti sukan, co-curriculum dan perhimpunan di sekolah juga tidak dibenarkan. Oleh itu, kreativiti guru sangat diperlukan di dalam rangka kaedah pengajaran PDPR kegiatan co-curriculum yang santai, bermaklumat, menarik, penuh dengan elemen keseronokan. Antara contoh kaedah pengajaran yang boleh dilakukan adalah seperti tayangan video, kemahiran sama ada bersumberkan YouTube, atau koleksi rakaman guru boleh dijadikan sebagai kandungan pengajaran. Okey, setelah beberapa tahun berlalunya penularan wabak COVID-19, pelaksanaan aktiviti co-curriculum akhirnya telah membenarkan aktiviti sukan dan co-curriculum di luar bilik darjah bermula sesi akademik 2022-2023, di mana aktiviti itu boleh dijalankan di dalam kawasan sekolah sahaja, di mana yang sebelum ini lebih teruk lagi daripada yang terkini, di mana hanya pelajar dibenarkan hanya di dalam aktiviti di dalam bilik darjah sahaja. Tetapi kalau di luar kawasan sekolah memang langsung tidak akan dibenarkanlah. Kemudian sebelum itu para pelajar hanya boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara PDPR yang dari rumah sahaja ataupun hanya di dalam talian sahaja. Oleh itu, itulah halangan yang berlaku sebelum itulah bagi aktiviti co-curriculum ini. Oleh itu, sekarang pihak sekolah perlu mengikuti garis panduan serta aspek
pematuhan prosedur operasi standard SOP untuk mencegah COVID-19 ini. Terima kasih. Okay, saya teruskan dengan amalan yang sedia ada ataupun kegiatan co-curriculum. Okey, kandungan kegiatan co-curriculum ni dia dah diberitahu tadi awal-awal pembentangan, itu ada 4 penyertaan. Okey, terusnya kita masuk pada kategori dalam co-curriculum ni ada 4, iaitu mata pelajaran yang diajar di sekolah berdasarkan peraturan pendidikan, iaitu kurikulum kebangsaan tahun 1997. Lepas tu hobi dan rekreasi, sukan dan permainan, badan beruniform dan apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pentadbir. Okey, seterusnya kita masuk kepada status pelaksanaan kurikulum sekolah. Okey, untuk status pelaksanaan, kita sedia maklum kurikulum di sekolah ni adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Jadi pelaksanaan kurikulum di sekolah ni adalah wajib, dan sekiranya ada mana-mana sekolah menengah atau rendah yang enggan melakukan aktiviti kurikulum, ia dikira salahlah dan boleh didenda dan dipenjara. Okey, matlamat kurikulum sebenar ni ialah kita nak penyertaan oleh setiap orang murid yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Jadinya setiap murid ni perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam 1 badan beruniform, 1 kegiatan persatuan, 1 sukan dan permainan. Okey, seterusnya penyertaan semua guru ni adalah perlu, sebabnya kita nak memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum di sekolah. Okey, seterusnya kita masuk kepada sekolah-sekolah yang kurang kemudahan. Okey, kita guru hendaklah menggalakkan pelajar-pelajar ni mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat, contohnya gotong royong. Okey, seterusnya kegiatan kurikulum ini di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai. Maksudnya tak boleh berseorangan, kena berkumpulan. Dan tak ada unsur diskriminasi ataupun paksaan yang bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan dan perlembagaan negara. Dan kegiatan kurikulum di sekolah ni mestilah dilaksanakan dan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Dan yang terakhir, pelaksanaan penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum ni adalah wajib dan direkodkan kehadiran pelajar dalam aktiviti kurikulum. Okey, dan kita masuk kepada peruntukan masa yang ditetapkan dalam buku panduan kurikulum. Untuk sekolah menengah, peruntukan masa itu tak sama berdasarkan aliran. Okey, untuk kelas peralihan tingkatan 1, 2, 3 dan 6, peruntukan masa ialah 3 jam seminggu. Untuk tingkatan 4 dan 5, dia berbeza pula mengikut aliran. Okay, aliran sastera, sains rumah tangga dan perdagangan sama dengan yang tadi tingkatan 1, 2, 3 dan 6. Untuk aliran sains dan pertanian ialah 2 jam 20 minit seminggu, dan bagi sekolah teknik ialah 100 minit seminggu. Berbeza pula dengan sekolah rendah, untuk tahun 3 dan 4, peruntukan masa itu hanyalah 1 jam seminggu, iaitu 60 minit. Dan untuk darjah 5 dan 6, 120 minit seminggu, itu 2 jam dalam masa seminggu. Okey, terusnya. Terima kasih Amalina. Saya Muhammad Ida Hakimi akan menerangkan isu-isu kurikulum dan cadangannya. Okey, untuk isu yang pertama, pelajar tidak menghadiri aktiviti kurikulum. Okey, apakah punca pelajar tidak menghadiri aktiviti kurikulum? Berdasarkan daripada kajian di sekolah menengah kebangsaan di daerah Seremban, antara alasan-alasan yang pelajar tidak hadir adalah kerana mereka banyak kerja rumah, membantu keluarga, mempunyai masalah berkebutuhan. Berdasarkan kurikulum itu membosankan dan membangkang. Dan juga isu yang keduanya ialah guru kurang komited menjalankan tugas. Kenapa guru ini kurang komited menjalankan tugas? Berdasarkan kajian yang dijalankan di Labuan, guru tersebut kurang berpengetahuan mengenai kelab dan persatuan atau unit uniform mereka sendiri. Apabila mereka kurang persatuan, mereka tidak mahir
untuk merancang aktiviti kurikulum bagi kelab atau peserta atau unit uniform tersebut. Dan di samping itu juga mereka kurang kemahiran untuk menilai pelajar dalam aktiviti kurikulum. Saya serahkan isu-isu seterusnya pada Azlan. Okay, terima kasih Reda atas pembentangan yang menarik itu. Okey, kini saya akan meneruskan pula dengan isu yang seterusnya. Ianya adalah kekurangan kelab dan permainan yang menarik. Hal ini berlaku kerana pelajar merasakan kelab ataupun permainan yang disertainya tidak mendatangkan kebaikan. Bagaimana ini berlaku disebabkan mereka menyertai kelab yang mereka sendiri tidak minat. Contohnya seseorang itu minat dengan permainan rugby tapi dimasukkan ke dalam kelab badminton. Jadi itu tidak mendatangkan passion itu sendiri kepada seorang pelajar. Di sini juga saya kongsikan keratan akhbar daripada berita harian. Ianya menyatakan bahawa 144 ponteng kena cekup. Biasanya ininya berlaku disebabkan kerana mereka merasakan aktiviti kurikulum ini tidak mendatangkan hasil. Malah mereka lebih gemar untuk pergi ke cyber cafe untuk membuat aktiviti di sana. Okey, untuk isu yang seterusnya adalah keterisan dalam pengurusan dana kelab itu sendiri. Apabila perkara ini berlaku, ianya menyebabkan kepada dua perkara, iaitu fasiliti. Bagaimana fasiliti dan kebajikan. Fasiliti ini ianya terjejas kerana apabila berlaku keterisan, bagaimanakah pengurusan fasiliti ini dapat berlaku. Contohnya pengurusan barang-barangan di dalam stor sukan. Kita nak bermain bola tapi bola tak ada. Itu adalah satu contoh yang boleh saya berikan. Seterusnya adalah kebajikan. Bagaimana untuk kita menjaga ataupun kebajikan ahli-ahli kelab tapi ianya berlaku keterisan. Ianya memberikan satu perkara yang tidak bermanfaat bahawa apabila pelajar ingin masuk ke kelab itu, mereka tahu ada berlakunya ketidakterisan itu sendiri. Okey, seterusnya saya kongsikan juga seperti anda lihat di dalam Raja Ishikawa ini, ianya dengan hanya satu punca saja mendatangkan pelbagai kesan daripada segi material, persekitaran, manusia dan kaedah. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada cadangan pula. Okey, berdasarkan kepada isu-isu yang telah dinyatakan dalam kurikulum, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan terhadap isu tersebut. Yang pertama adalah pengurusan masa pelaksanaan kurikulum. Masa pelaksanaan ini hendaklah ditukar kepada masa yang sesuai kepada semua guru dan murid untuk semuanya terlibat sama dalam kegiatan kurikulum. Sekolah-sekolah boleh mengambil masa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah untuk melaksanakan kegiatan kurikulum seperti di awal permulaan waktu sekolah ataupun sebelum tamatnya waktu persekolahan. Dengan itu, guru dan murid dapat mengurus masa mereka dengan lebih baik dengan melakukan komitmen lain yang telah mereka rancang setelah tamatnya waktu persekolahan. Dalam masa yang sama, sekolah juga sebenarnya telah menghormati masa guru dan murid, terutama kepada sekolah yang menjalankan aktiviti kurikulum pada cuti sekolah seperti hari Sabtu. Ia juga sekaligus akan meningkatkan tahap penglibatan dan kehadiran murid terhadap kegiatan kurikulum tersebut. Okey. Cadangan yang kedua iaitu menghasilkan silibus ataupun model khas, di mana Kementerian Pendidikan bolehlah melakukan kajian untuk menghasilkan model khas untuk setiap jenis kegiatan kurikulum. Silibus ataupun model khas ini akan dijadikan sebagai panduan ataupun rujukan kepada guru penasihat yang kurang berkemahiran ataupun kurang pengetahuan terhadap kegiatan kurikulum yang diselia olehnya. Terdapat guru yang disuruh untuk menjadi guru penasihat dalam mana-mana kegiatan kurikulum di luar bidang kepakarannya. Sebagai contoh, apabila seorang guru bahasa Inggris yang tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berminat terhadap bidang sukan disuruh untuk menjadi guru penasihat dalam sukan bola baling. Akhirnya guru tersebut kurang berkomited untuk terlibat secara langsung bersama murid apabila aktiviti kurikulum itu dilaksanakan. Dengan itu, modul ini boleh membantu
memberi penerangan secara terperinci mengenai jenis kegiatan co-curriculum sama ada di dalam unit beruniform, kelab dan persatuan ataupun sukan dan permainan. Setelah silibus ataupun model khas ini dipelajari ataupun dikuasai, guru juga boleh diberikan latihan ataupun kursus untuk menjana idea-idea baru seperti bagaimana mereka merancang, menyusun atur, menelia dan memberi penilaian dengan lebih berkesan. Penambahbaikan dengan mewujudkan model ini juga perlu mengambil kira pandangan murid mengenai pengisian yang boleh mereka jalankan semasa aktiviti kegiatan co-curriculum itu diadakan. Melalui pandangan murid inilah guru penasihat boleh mengadakan kepelbagaian aktiviti yang menarik minat, yang berdasarkan minat murid, dan murid juga tidak akan merasa co-curriculum itu sesuatu yang membebankan dan tidak akan membosankan mereka lah. Seterusnya ia akan memberi manfaat kepada guru, di mana guru akan mampu mengadakan kepelbagaian aktiviti berdasarkan pemikiran, tingkah laku, jasmani dan nilai-nilai moral. Seterusnya. Baik. Terima kasih Suhaira. Seterusnya saya akan meneruskan cadangan-cadangan untuk memperbaiki isu-isu yang telah dinyatakan. Isu cadangannya adalah untuk membangkitkan kelab dan persatuan yang menarik. Bagaimana untuk kita menjayakan ini? Pihak sekolah haruslah menitik beratkan dan melihat apakah kelab persatuan yang boleh memberi satu pembaharuan kepada pelajar. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah itu tidak mempunyai kelab seperti kelab inovasi dan teknologi, jadi bolehlah ianya ditubuhkan bagi ianya dapat menarik minat dan memberi satu perkara yang baru, malahan memberi pendarahan mengenai teknologi dan inovasi kepada pelajar-pelajar tersebut supaya dapat memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan di peringkat IPT Night Club. Seterusnya adalah pengurusan dana yang baik. Bagaimana untuk kita menguruskan dana itu sendiri? Pelbagai usaha haruslah dilakukan bagi melengkapkan kemudahan ataupun pembelajaran di luar bilik darjah ini. Sebagai contoh, aktiviti berjalan lancar kerana murid tidak perlu lagi menunggu terlebih dahulu untuk menggunakan alat atau bahan. Peruntukan dana perlulah diuruskan dengan telus. Jadi apa dana yang telah diberikan ataupun kutipan yang telah dilakukan haruslah digunakan untuk benda yang berfaedah. Dan yang terakhir adalah menghantar guru dan murid ke kursus, bengkel kemahiran atau pendidikan adalah untuk memberikan pendedahan sendiri kepada mereka. Baiklah, terima kasih. Sebagai rumusan, kurikulum merupakan aktiviti yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Gerak kerja kurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu dalam pakai seragam, kelab dan persatuan ataupun permainan. Pelajar dan guru wajib mengambil bahagian. Pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas dalam kegiatan kurikulum. Hal ini demikian kerana kegiatan kurikulum ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjadi lebih giat dan cergas. Selain itu, kerjasama daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa, harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Terdapat pelbagai kelebihan. Oleh itu, pelaksanaan perlulah dirancang dengan rapi dan dijalankan dengan lebih serius oleh semua pihak. Segala kekurangan dalam pelaksanaan sama ada dari segi latihan guru, kemudahan peralatan, infrastruktur, sokongan kewangan dan sebagainya perlu segera diatasi. Ini adalah penting supaya pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan dapat dicapai dan berjaya melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi serta bersasiah muda. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.